Kewujudan pasaraya-pasaraya besar sememangnya menunjukkan negara mengalami kemajuan, namun ianya telah menjadi isu dan masalah kepada peniaga-peniaga peruncitan kecil-kecilan. Isu ini menjadi besar apabila peniaga kecil-kecilan berasa tergugat dan terancam akibat pembinaan banyak pasaraya besar. Pasaraya-pasaraya besar merupakan satu bentuk peruncitan besar yang menyediakan pelbagai pilihan barang dengan keluasan ruang lantai melebihi 80,000 kaki persegi dan terletak di kawasan populasi padat. Berbeza pula dengan peruncitan kecil-kecilan di mana ianya merupakan aktiviti penjualan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan untuk kegunaan sendiri dan keluarga. Kajian ini tertumpu di Kuala Lumpur dengan mengikut kriteria-kriteria yang telah dipilih oleh pengkaji. Kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini meliputi tanah seluas 244 km persegi, lebih 1.796 juta orang mengikut Banci 2018. Memandangkan Kuala Lumpur merupakan kawasan metropolitan yang paling pesat membangun di negara, ianya telah memberikan perubahan kepada sektor peruncitan. Contoh pasaraya-pasaraya besar yang terdapat di Kuala Lumpur adalah Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall, Berjaya Times Square, Mid Valley Mega Mall dan banyak lagi. Kaedah kajian yang dilakukan adalah kaedah kepustakaan. Pengkaji membuat kajian rujukan melalui laman web sesawang seperti Google dan Google Scholar untuk mencari sejauh mana ancaman kewujudan pasaraya-pasaraya di Kuala Lumpur terhadap peniaga runcit kecil-kecilan dan langkah yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa bagi mengatasinya. Pertumbuhan pasaraya-pasaraya besar yang semakin meningkat sememangnya benar telah memberikan ancaman kepada peniaga peruncit kecil-kecilan disebabkan beberapa faktor, yaitu kemudahan yang disediakan di pasaraya. Pasaraya besar juga memiliki ciri-ciri modern dan reka bentuk yang menarik yang biasanya dilengkapi dengan kemudahan untuk keselesaan pelanggan seperti penghawa dingin, lift, pengimbas harga, tandas awam, tempat letak kenderaan, dan tempat rehat. Kemudahan tersebut boleh diperoleh di pasaraya seperti Pasaraya Berjaya Times Square yang terletak di Kuala Lumpur. Dengan itu, pengguna lebih berminat untuk melaburkan uang mereka di pasaraya berbanding peruncit kecil-kecilan berikutan kepelbagaian kemudahan yang mereka peroleh di situ. Selain itu juga, kemudahan perkhidmatan ganjaran selepas pembelian yang disediakan oleh pasaraya besar juga menjadikan pusat jualan itu menjadi pilihan utama pembeli. Pasaraya besar biasanya menawarkan kad keahlian yang boleh mengumpul mata, dan mata ini boleh digunakan kemudian hari untuk menebus diskon atau hadiah. Pasaraya besar seperti Sogo Shopping Mall Kuala Lumpur antara contoh pasaraya yang membuka kad keahlian kepada pelanggan. Oleh yang demikian, ia sudah pasti akan memberikan cabaran kepada peruncit kecil-kecilan kerana pelanggan lebih suka jika memperoleh sesuatu ganjaran yang menguntungkan yang diberikan oleh pasaraya besar. Faktor ketiga adalah menawarkan berbagai jenis barang. Kita dapat lihat sekarang banyak premis yang telah dibuka dengan menjual berbagai jenis barang dan perkhidmatan dalam satu bumbung. Di Kuala Lumpur khususnya, Pasaraya Pavilion KL kita boleh ambil sebagai contoh, di mana pasaraya ini menawarkan barangan yang berbagai dan berjenama. Jadi ianya berbeza dengan peruncitan kecil-kecilan, di mana peruncitan kecil-kecilan ini hanya menawarkan produk kepada masyarakat berhampiran dengan premis orang sahaja. Jadi ianya akan menyebabkan jika kehabisan bekalan tu, pelanggan akan lari ke lokasi pasaraya besar dan secara tidak langsung akan beri ancaman kepada peruncitan kecil-kecilan. Faktor yang terakhir adalah menawarkan harga yang berpatutan kepada para pelanggan. Kita dapat lihat sekarang di Kuala Lumpur khususnya, terdapat banyak pasaraya yang menawarkan harga yang sangat berpatutan, harga yang sangat murah kepada para pelanggan dengan datang ke tempat mereka seperti Pasaraya Sogo Shopping Complex ni. Dia menawarkan harga yang mampu milik untuk pelanggan yang datang ke tempat mereka. Jadi ianya berbeza dengan peruncitan kecil-kecilan di mana harga yang ditawarkan oleh peruncitan kecil-kecilan ni sangat tinggi. Yang menaikkan harga, contohnya harga minyak tu RM3, jadi yang menjual dengan harga RM3,5 di tempat mereka. Jadi yang menyebabkan para pelanggan akan lari ke pasaraya. Jadi secara tidak langsung menyebabkan beri ancaman kepada peruncitan kecil-kecilan ni dalam menjual barangan mereka. Seterusnya adalah berkaitan dengan langkah dan tindakan pihak berkuasa dalam membantu peniaga-peniaga peruncitan kecil-kecilan dalam bersaing di Kuala Lumpur.
Langkah yang pertama ialah memperbanyakkan kursus-kursus formal. Penyediaan kursus-kursus secara formal seperti seminar, ceramah dan konvensionen keusahawanan perlulah ditingkatkan kerajaan bagi membantu usahawan-usahawan yang menjalankan peruncitan kecil-kecilan di Kuala Lumpur dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perniagaan. Perkembangan ekonomi menerusi pengetahuan dan pemasaran menerusi maya adalah merupakan contoh pembaruan yang perlu diketahui dan dipelajari oleh peniaga peruncitan kecil-kecilan ini dalam bersaing dengan pasaraya-pasaraya besar yang terdapat di Kuala Lumpur. Langkah yang seterusnya adalah menyediakan lebih banyak khidmat nasihat. Peniaga-peniaga peruncitan kecil-kecilan di Kuala Lumpur seharusnya merujuk dan membincangkan masalah yang mereka hadapi dalam perniagaan dengan pihak yang berkemahiran seperti MARA, FAMA, MARDI, MEDEK atau Persatuan Peniaga melalui saluran yang betul. Agensi-agensi kerajaan ini ditubuhkan bagi membantu masyarakat terutamanya yang menjalankan perniagaan agar memudahkan urusan mereka. Langkah yang selanjutnya adalah dengan tindakan kerajaan yang memberikan inisiatif kepada usahawan kecil niaga ini dari segi bantuan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan modal perniagaan mereka untuk membolehkan para peniaga ini untuk terus berkembang dalam bidang mereka. Tujuan kerajaan untuk memberikan inisiatif kepada para peniaga kecil-kecilan ini adalah untuk menambahkan pendapatan dan mengukuhkan ekonomi melalui inisiatif belia berniaga ini. Seterusnya, kerajaan haruslah mengiktirafkan perniagaan peruncitan dengan cara menyediakan kawasan khas untuk para peniaga kecil-kecilan ini supaya perniagaan mereka terus berkembang dan dapat meningkatkan produktiviti peniaga kecil-kecilan tersebut. Kesimpulannya, dalam kajian ini jelas menunjukkan bahawa walaupun kewujudan pasaraya-pasaraya besar memudahkan masyarakat mendapatkan keperluan harian mereka, namun keadaan ini tidak begitu disenangi oleh golongan peniaga kecil. Kerana wujudnya pasaraya-pasaraya besar ini, persaingan yang dihadapi semakin bertambah selain daripada persaingan dengan peniaga tempatan. Oleh itu, peranan pihak berkuasa amat penting bagi membantu peniaga-peniaga kecil-kecilan untuk terus maju dan membangunkan industri peruncitan negara. Sekian, terima kasih.